Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Muhammad Hafiz. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan berkaitan hala tuju dan cabaran terhadap falsafah pendidikan Islam di Malaysia. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya. Saya, Nur Hidayah Husna binti Abdul Rahim. Seterusnya, Siti Nur Soleha binti Ahmad Mohaini, Nur Idayu binti Luqman, Sharifah Syakira Al-Hadi binti Said Abdillah dan akhir sekali Nurul Izzati Natasha binti Zamarul Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi falsafah, pendidikan Islam merupakan satu proses penyampaian ilmu yang berterusan sehingga ilmu itu dapat dijiwai dan meresap ke dalam pemikiran, kelakuan dan tindakan terhadap diri sendiri, sesama manusia dan alam sekeliling. Oleh sebab falsafah pendidikan Islam adalah berasaskan ajaran Al-Quran, maka kurikulum pendidikan Islam pula merujuk kepada ajaran Al-Quran sebagai pengajian utama. Dalam falsafah pendidikan Islam, konsep tauhid mencerminkan kesatuan dan keesaan Allah. Sebagai contoh, dalam proses pendidikan, semua ilmu dan pengetahuan dipandang sebagai wahyu Allah yang satu. Pengembangan holistik mencakup aspek spiritual, intelektual, emosional dan sosial siswa. Sebagai contoh, penerapan kurikulum yang mengintegrasikan pelajaran agama dengan mata pelajaran lainnya untuk memastikan pengembangan spiritual dan intelektual. Seterusnya, pengembangan moral dan etika dalam falsafah pendidikan Islam menekankan pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai Islam seperti kasih sayang, keadilan dan toleransi. Dalam falsafah pendidikan Islam, konsep keadilan dan kesetaraan tercermin dalam perlakuan individu terhadap semua individu. Contohnya, dalam sistem penilaian, setiap siswa dinilai berdasarkan kemampuan dan usahanya tanpa ada diskriminasi. Dan akhir sekali, integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam tercermin dalam berbagai cara. Sebagai contoh, ketika mengajarkan sains, pendidikan Islam dapat menggarisbawahi bahawa pengetahuan tentang alam semesta mencerminkan kebesaran Allah sebagai pencipta. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademis tetapi juga memahami hubungan yang erat antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Saya akan membentangkan tentang permasalahan kajian. Terdapat 3 permasalahan kajian yang kami dapati menerusi hala tuju dan cabaran terhadap falsafah pendidikan Islam di Malaysia. Antaranya, yang pertama, cara penerapan subjek pendidikan Islam di dalam institusi pendidikan dan persekolahan. Yang kedua, kekurangan pendarahan terhadap penguasaan ilmu pendidikan Islam. Dan yang ketiga adalah faktor persekitaran yang tidak kondusif untuk mendapatkan pembelajaran tentang pendidikan Islam secara efektif dan berterusan. Cara penerapan subjek pendidikan Islam di dalam institusi pendidikan dan persekolahan perlulah diambil berat dengan lebih mendalam lagi. Hal ini kerana pendidikan ini berperanan dalam membentuk ideologi dan identiti mereka. Jadi, pendidikan Islam amat penting dalam memperkasakan, membangunkan dan melahirkan identiti model insan yang memenuhi ciri-ciri Islam. Mereka berhadapan dengan pelbagai cabaran yang dibawa oleh falsafah dan sains barat moden. Ini juga termasuk dari segi teknologi dan ideologi yang mampu mengancam perilaku, kepercayaan, pemikiran dan cara hidup mereka bagi memenuhi kehendak pandangan sekeliling. Faktor kedua iaitu kekurangan pendedahan terhadap penguasaan ilmu pendidikan Islam. Ini juga dilihat sebagai suatu permasalahan yang perlu ditangani dan dibendung. Hal ini kerana penguasaan ilmu pendidikan Islam perlulah didedahkan kepada seluruh masyarakat sejak kecil lagi supaya ilmu yang diperolehi dapat dijadikan sebagai panduan hidup dan memperbaiki amalan di dunia. Pendidikan Islam adalah salah satu mata pelajaran teras yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar beragama Islam, sama ada di peringkat rendah maupun di peringkat menengah. Kewajipan mempelajari mata pelajaran ini adalah selaras dengan kehendak dan tuntutan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang bertunjangkan kepada Islam sebagai agama rasmi dalam perlembagaan. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajipan atau fardu ain sama ada kaum wanita maupun lelaki.
Oleh itu, menjadi satu tanggungjawab bagi setiap individu untuk mencari ilmu kerana agama Islam sendiri memandang tinggi dan menghormati orang yang menuntut ilmu. Akhir sekali, faktor persekitaran yang tidak kondusif untuk mendapatkan pembelajaran tentang pendidikan Islam secara efektif dan berterusan perlu ditangani dengan lebih awal. Hal ini kerana faktor persekitaran kelas juga menyebabkan emosi pelajar akan termotivasi dengan sendiri kerana keselesaan belajar dapat dicapai. Maka, untuk memastikan faktor persekitaran tidak terjejas, tindakan dan kerjasama dari semua pihak sangat diperlukan. Suasana pembelajaran yang menarik, kondusif dan menyeronokkan amat diperlukan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Ini kerana setiap pelajar mempunyai daya penerimaan ilmu yang berbeza-beza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Lokman. Saya akan membentangkan tentang persoalan kajian. Beberapa persoalan kajian yang sering dibincangkan dalam konteks falsafah pendidikan Islam adalah termasuk yang pertama, dari segi tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Apakah tujuan sebenar pendidikan dalam Islam? Adakah ia hanya berkaitan dengan pengetahuan agama atau juga melibatkan pembangunan aspek moral, sosial dan intelektual individu? Yang kedua, melihat kepada metodologi pengajaran. Apakah sistem pengajaran yang digunakan telah berjalan dengan baik dan benar-benar menuju kepada pengeluaran produk tenaga manusia yang benar-benar berkualiti, berilmu, terbuka dan memahami peredaran dunia seluruhnya. Yang ketiga, meninjau kepada aspek kurikulum. Apakah kandungan kurikulum pendidikan Islam yang ideal? Bagaimana menyesuaikan kurikulum dengan tuntutan semasa tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional Islam? Yang keempat, mengenal pasti peranan guru. Apakah peranan sebenar guru dalam pendidikan Islam? Bagaimana guru boleh menjadi model yang baik dalam mempengaruhi pelajar dari segi pengetahuan dan perilaku? Dan persoalan yang terakhir adalah melihat kepada hubungan pendidikan Islam dengan isu-isu kontemporari. Bagaimana pendidikan Islam merangkumi aspek globalisasi, teknologi dan cabaran sosial serta budaya dalam era moden. Objektif kajian dalam falsafah pendidikan Islam mencakup beberapa aspek utama yang membantu dalam memahami dan mengembangkan sistem pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Beberapa di antaranya adalah: pertama, pemahaman terhadap ajaran Islam, mempelajari prinsip-prinsip agama Islam serta menganalisis bagaimana ajaran tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan. Kedua, pengembangan metodologi pendidikan, mengidentifikasi metode pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, memungkinkan pengembangan karakter yang seimbang dari segi spiritual, moral dan intelektual. Ketiga, pengkajian kurikulum, menelaah kurikulum yang mencakup pendidikan agama Islam dan aspek-aspek yang dapat memperkuat identitas Islam dalam pendidikan, sekaligus memastikan keberadaan ilmu pengetahuan umum. Keempat, pemahaman terhadap peran guru, mempelajari peran guru dalam pendidikan Islam serta bagaimana guru dapat menjadi model yang baik dalam mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, analisis terhadap sistem pendidikan Islam. Mengkaji sistem pendidikan Islam yang ada untuk melihat kelemahan, tantangan dan peluang yang dapat ditingkatkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan akhir dari kajian dalam falsafah pendidikan Islam ini adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pengembangan spiritual, moral, intelektual dan sosial siswa sesuai dengan ajaran Islam sambil mempersiapkan mereka untuk berperan aktif dalam masyarakat. Seterusnya, suratan kajian bagi hala tuju dan cabaran terhadap falsafah pendidikan Islam di Malaysia. Menurut Rosnani Hashim, falsafah dalam pengajaran subjek pendidikan Islam di sekolah rendah dan menengah perlu mempunyai perbezaan bagi memastikan pembelajaran yang lebih fokus mengikut kumpulan sasaran. Di peringkat sekolah rendah lebih baik diterapkan tentang asas bacaan Al-Quran, pembentukan akhlak, karakter, sasiah dan perkara-perkara asas yang berkaitan. Bagi pelajar sekolah menengah pula, mereka perlu dididik menghadapi cabaran dunia hari ini melalui subjek pendidikan seks yang wajar diajar di sekolah menengah, termasuk cara menggunakan internet agar tidak terpengaruh dengan perkara negatif. Hasil penekanan terhadap pendidikan Islam
Dalam pembelajaran dapat kita lihat perkembangan pendidikan Islam kini iaitu subjek pendidikan Islam yang diwajibkan dalam core kurikulum bersepadu sekolah rendah dan core kurikulum bersepadu sekolah menengah. Penubuhan sekolah-sekolah agama iaitu sekolah menengah kebangsaan agama pula menjadi tempat penghayatan nilai Islam berbanding sekolah menengah lain. Sistem ini juga menampakkan keberhasilan dengan lahirnya ramai tokoh ulama di negara ini. Sehingga kini terdapat 57 buah sekolah menengah kebangsaan agama di seluruh Malaysia di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu, dengan adanya golongan ilmuwan ataupun guru untuk bertindak sebagai pembangkit perubahan amatlah penting. Pelibatan guru agama telah berjaya mengubah pandangan masyarakat untuk memberi sokongan kepada program kerana kredibiliti golongan ini telah meningkat nilai maklumat yang diberi serta dapat mempengaruhi sikap, menerima atau menolak kepada sesuatu idea atau praktis. Dapatan kajian oleh A. Halai dan N. Durrani 2017 di Pakistan juga menunjukkan guru agama berjaya memainkan peranan sebagai ejen keamanan yang mengubah perpaduan sosial dan mengurangkan ketaksamaan dalam pendidikan. Falsafah pendidikan Islam juga ada menekankan usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat al-sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Seterusnya, saya Siti Nursulaiha binti Ahmad Mahaini akan menghuraikan dapatan daripada kajian ini. Terdapat beberapa dapatan yang boleh disenaraikan daripada tajuk falsafah ini. Antaranya ialah pemahaman terhadap ajaran Islam. Sumber ajaran Islam dapat dipercakapkan kepada dunia ketuhanan, ilmu duniawi dan sebagainya. Tujuan utama adalah untuk menjadikan pelajar yang berilmu dan bertakwa. Hala tuju bagi kajian ini adalah untuk menerapkan ajaran Islam ke dalam diri setiap pelajar supaya dapat mempraktikkannya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Cabaran yang boleh dihuraikan ialah penyebaran agama Islam yang berleluasa sebahagiannya adalah tidak tepat berikutan banyak fakta palsu dan tidak sahih dari segi hadis dan sunnah. Seterusnya, pengajian kurikulum. Kurikulum merupakan skop dan isi kandungan terhadap sesuatu mata pelajaran di sekolah. Hala tujuannya adalah untuk menjadikan pendidikan Islam sebagai medium ilmu agama yang dapat dipelajari dengan lebih mendalam. Selain itu, perkembangan metodologi pendidikan juga memberi kesan kepada hala tuju pendidikan Islam. Metodologi bermaksud sesebuah sistem atau kaedah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Hala tujuannya ialah berbagai kaedah yang boleh digunakan dalam menyebarkan pendidikan Islam. Cabaran yang boleh dilihat dalam metodologi pendidikan ini adalah sering berubah dari semasa ke semasa. Seterusnya, pemahaman terhadap peranan guru. Peranan guru sangat penting dalam merealisasikan fahaman ajaran Islam kepada semua pelajar. Dalam menjadikan seseorang pelajar yang berkepribadian baik, guru juga merupakan salah seorang tunjang utama dalam menyampaikan ajaran yang benar terhadap pelajar. Pemilihan pengajaran serta pemahaman yang tidak mendapati ciri metodologi pendidikan merupakan cabaran yang dihadapi oleh seorang guru. Akhir sekali, perkembangan masyarakat terhadap pendidikan Islam. Pendidikan Islam mempunyai hubungan yang ketara dengan isu-isu semasa. Bagi membentuk pemahaman, perspektif dan tidak balas yang baik, masyarakat perlu bergerak pantas seiring dengan dunia yang serba canggih. Perbaharuan teknologi semasa juga merupakan salah satu cabaran terhadap falsafah pendidikan Islam kerana banyak aplikasi yang digunakan untuk melalaikan masyarakat daripada memahami ajaran terhadap pendidikan Islam. Kesimpulannya, falsafah pendidikan Islam merupakan satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Falsafah pendidikan Islam juga melibatkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan ilmu, pengetahuan, moral dan spiritual dalam proses pembelajaran. Usaha yang proaktif perlu disusun dan dilaksanakan agar gagasan falsafah tercerna dalam setiap proses penentuan hasil pembelajaran, pengisian serta kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Akhir sekali, pembentukan dan pelaksanaan pendidikan Islam yang dibentuk, dirancang dan diimplementasi selaras dengan falsafah Islam atau world view Islam yang menjadi tunjang kepada penciptaan insan. Sekian, terima kasih.